Okey, Assalamualaikum semua. Sekarang kita akan sambung kepada sesi yang kedua, yang mana kita akan explore lagi dua jenis function dan kita akan tamatkan selepas kita bincang nanti. Okey. Saya ulang sekali lagi, kenapa kita buat perbincangan dalam bahasa Melayu pada petang ini? Untuk membantu pelajar-pelajar yang mungkin tak berapa clear tentang the use of function, dan juga untuk membantu pelajar-pelajar supaya pelajar-pelajar boleh bertanya kepada saya, sebab tujuan kita buat function, kita buat discussion pada hari ini adalah yang pertama supaya anda mendengar, melihat, kemudian supaya anda boleh berfikir, dan yang paling penting adalah boleh menyampaikan ataupun menceritakan balik apa yang kita belajar. Maksudnya di sini tahap kefahaman tu kalau boleh semua tinggi. Sebab itu metod yang akan kita amalkan pada hari ini lebih kepada perbincangan, lebih kepada Q&A, sama ada anda bertanya saya ataupun saya bertanya anda semua. Boleh faham semua pelajar? Okey. Boleh. Jom. Boleh, sir. Okey. Terima kasih atas maklum malas. Jom kita mula. Okey, kita tengok dulu. Tadi ni yang kita buat, okey, kita buat dua jenis. Okey, dua jenis. Yang pertama sekali, Sir, screen sir. screen. Tak nampak screen? Tak. Okey, Sir thank tak you. present. Okey. Terima kasih. Okey, tengok sini ya. Okey. Untuk makluman semua, kita punya function ni kita ada 4 jenis. Yang pertama, no return value, no parameter. Ini yang pertama. Yang kedua, no return value, kemudian with parameter. Yang ketiga, kita kata with return value and also with parameter, and then with return value but no parameter. Soalan, sir, apa maksud no return value ni, sir? No return value dia dekat hujung sebelah kiri ni. Kalau misal kata dia guna void, maksudnya tak ada return value. Apa maksud tak ada return value tu? Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk. Apa maksud parameter? Parameter pula ni merujuk pada parameter yang ada di dalam ni. Dalam bracket. Contohnya dekat sini kita kata display value. Kalau misal kata yang sini kita kata int no, yang ni kita ada berapa parameter? Kita ada satu parameter. Kalau misal kata int no one, int no two. Kita ada berapa parameter kat sini? Kelas? Dua. Good. Ada 2 parameters. Okey, soalan saya seterusnya. Kenapa kita masa kita calling, katakanlah kita nak call display value, kita selalu just letak X saja. Tapi sedangkan dekat function header, kepala function tu, bila ada void kan, kemudian dekat sini kita kata ada display value, katakanlah. So sebab kita nak bagi tally, kita letak int X. Kenapa dekat kita punya function header kita letak int X, dekat kita punya calling function kita tak letak pun int X? Kenapa? Siapa nak jawab? Siapa nak try? Dia declare kot, sir. Ya, okay, good. Siapa tadi? Farid ke? Jimmy. Ya, start. Okay. Okay. Okay, Azimi ya. Okay, tengok ni. Kenapa kita boleh buat yang ni? Tengok sini lah. Kenapa kita boleh kena buat dekat XX without int? Sebab dekat atas ni kita dah buat dah int X. So kita dah declare. Kenapa dekat sini
kita perlu letak int x sebab dekat sini kita baru nak declare x. Kalau misal kata tak faham, saya tunjukkan dekat sini sekali lagi. Nampak tak dekat sini? Void display, ini adalah satu function. So, ni ibarat macam kita kata negeri tadilah yang saya sebut tadi. Ini Siam. Void display value from main int x. Kalau kita tak letak dekat sini, int x, C++ tak tahu x ni apa sebab kita tak declare lagi. Betul tak? Ingat Betul. konsep local variable? Ingat. So, kita pun declare. Okay. Soalannya pula, tadi saya tanya seorang student, kenapa dekat sini x kita tak perlu letak int? Kenapa? Sebab dekat atas tu Dah dia declare. Okey. Alhamdulillah, Mujahid apa semua jawab. Maksudnya you faham. Sebab kita dah pun declare x dekat sini. Okey, clear lah? Yes. Sekarang ni saya nak bagi you 3 minit, cuba you jawab soalan ni. Okey. See out. Okay. Okay, apakah output yang akan anda dapat? Okey, saya bagi masa 3 minit daripada sekarang. Apakah output yang akan anda dapat? Nanti saya akan pilih seorang, tolong cerita sebab apa you dapat output tu. Okey, cuba sekarang. Kita habis pada pukul 3.37 lah. So sekarang 3.34, try dulu, 3.37 kita bincang. Apakah output yang akan anda dapat?
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita sambung. Okey, kita mulakan dengan Izzati. Izzati dulu. Apa jawapan dia Izzati? Tiga, dua, tiga. Okey, Izzati cakap 3, 2, 3. 3, 2, 3 ni dia vertical ke horizontal? Vertical. Dia menegak ke dia satu baris? Satu baris. Satu baris. Kemudian kita pergi ke Jimmy. 3-3-2-3. Tu dia. 3, 3, 2, 3. Okey, 3, 3, 2, 3. Okey, kemudian kita pergi ke Syifa Ramzi. 3-3-2-3. 3, 3, 2, 3 juga. Okey, Wajihah. 3-3-2-3 juga, sir. 3, 3, 2, 3 juga. Jom kita go through sama-sama nah. So bismillahirrahmanirrahim. First saya akan capture benda ni. Saya jawab sih. Siapa nak jawab? Bagus. Saya jawab dulu. Ya. Kalau saya compile, first dia akan error sebab si out 2 tu sebelah dia tak ada semicolon. Oh. Okey. 3. Ni saya buat 2 kata dia ni. 2. Oh, saya tersilap lah tu. Sepatutnya X macam ni. Oh, Allahu Akbar. Okey, kalau macam ni pula. Tak apa, 3, 3, 2, 3. Tak apa, saya ambil result yang tadi. Okey, saya bagi masa 2 minit. 2 minit lah kali ni. Sebab semua dah terror dah kan? Benda yang sama. Okey, kalau macam ni, apa dia punya output dia? 3-3-2-3. 3. Tadi yang try tadi bagus. Okey, you teka, you bagi tahu kata ada error. Okey, bagus. Itu maksudnya you nampak dan you faham. You dah jadi macam compiler kan? You tengok dan you faham. Okey, bagus. Okey. Lain? Dia akan dapat 3-3-3. 3, 3, 3. Siapa teka tadi 3, 3, 3? Saya, Saiful. Saiful Okey. Sekejap. Saya hidupkan pen dulu. Saiful cakap 3, 3, 3. Okey, lain? Kalau 3-2-3, sir. 3, 2, 3. 3, 2, 3 siapa? Anisah. Okey. Farah. Farah. Okey, Farah. Farah 3, 2, 3. Anisah? 3-3-2-3, sir. 3, 3, 2, 3. Okey, good. Now, mari kita tengok. Kita trace sama-sama. 3-3. Ni siapa? Jahid Saya. Jahid berapa? 3-2-3. 3, 2, 3. Okey, tengok sama-sama tau. 3-3-2. 3, 3, 2 siapa pula? Saya sih. Saya tu adalah Kimi. Kimi the Great. rasa. Okey. Okey, tengok sini nak. Okey, kita akan trace macam mana C++ trace. Okey, mula-mula compile. Compile dia akan check. Dia akan check semua, compile. Okey, clear. Dia tak sebutlah clear nah. Kalau dia sebut clear, sila lari daripada komputer anda. Okey, clear. Okey, clear. Tak ada error. Check. Done. Now dia run. Run ada simbol ni. Lebih kurang itulah. So bila dah run, okay, dia pergi ke sini.
int x equal to 3. Oh, dia declare. Betul tak? X, int. Berapa nilai dia? 3. Kemudian katakanlah ini adalah output panel. Bila cout x, x yang berapa? Sorry, int, okay. Ni output panel. Bila dia cout x berapa? 3. 3. Okay, kemudian dia display value from main, dia hantar 3. Ni, dia hantar nilai ni ke sini, 3. 3 yang dia hantar, so 3. Maksudnya dekat sini, int x, you akan jumpa satu lagi x. X, int, apa nilai x adalah 3. 3. Dia akan sampai sini. Maksudnya, kalau kita nak numberingkan dia, 1, 2, 3. Bila dah 3, dia mai ke sini 4. 4, dia akan mai 5. Kemudian dia akan sampai ke 6. Bila cout x, x ni refer yang ini ataupun yang ni? Yang bawah. Yang bawah Dia lupa yang bawah sir. Okey, sebab konsep dia macam saya sebut tadi, ni Siam, ni Malaysia. So, yang atas ni X Malaysia, yang bawah ni adalah X Siam. So, dia akan pergi ke X Siam sebab yang ni refer kepada int x. Clear lah? So, bila kita buat dekat sini 3, kemudian bila kita apa berlaku bila cout 3, dia akan display di sebelah. Okay. So, bila dia display 3. Ni betul, ni betul. Setakatlah lah. Ni betul, ni betul. Ni tak betul. Ni tak betul. Yang ni mungkin betul, yang ni mungkin betul. Okay, tengok sini lah. Bila dia cout x 3, dia kata x equal to 2. X equal to 2, you nak ubah yang Malaysia ke yang Siam? Siam. Siam sir. Ya. You ubah dekat sini 2. Faham ya? Kemudian you buat dekat bawah ni cout x. Cout x ni apa nilai dia? 2. Dia refer Dua, yang bawah sir. ke yang atas? Bawah. Bawah Yang sir. Jadi nilainya adalah 2. Okey, faham kan? Okey, ni yang ketujuh, line yang ketujuh, action ketujuh. Dia pun pergi ke hujung 8. Bila 8, dia akan naik balik, dia akan pergi ke Ke atas. 9. Yang ni 9, yang ni. So bila cout x, dia 3, refer 3, Malaysia 3. ke Siam? Malaysia. 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 Apa nilai x Malaysia? 3. You 3. nampak tak? Walaupun yang tadi kita ubah jadi 2, tapi yang ni cuma valid di dalam function ni saja. Yang ni kita kata Malaysia. Jadi cout x nilainya adalah 3, 3, 2, 3. Jadi dia akan display 3. Bila dia display 3, selepas ni ada lagi tak? Lepas cout x. Tak ada sir. Bila tak ada, nampak tak? Jawapan dia hanya 3, 3, 3. Jadi Saiful betul. Yang ni 3 ni almost right. Tewas di sini. Yang ni tewas di sini. Di sini. Kimi almost correct all. Tapi tewas di sini. Okey, sekarang ni you nampak tak? Sorry lah penggunaan tadi Malaysia dengan Siam tu bukan niat nak bezakan negara-negara ke apa tak. Tapi nak bagi kita faham konsep lokal tu. Boleh faham lah? Kita nak bagi faham konsep lokal tu. Kalau saya nak guna negeri tak kena pula lah. Sebab kita guna mata wang yang sama lah apa semua kan. Jadi kita buat yang terdekat dengan kita. Okey, boleh faham tak tadi konsep yang saya Sekali tunjukkan? lagi je. Sekali lagi sir. Masa pening sikit. Sekali lagi ni patutnya you kena tengok video balik Okay. Tak. Saya bergurau. Memang kita tunjuk. Takkanlah tak nak tunjuk. Okay, tengok sini lah. Mari kita go through sama-sama. Okay. Kita go through sama-sama. Okay. Okay semua. Ya. Ni bersih ni. Suci bersih. Ni nampak semua elok kan? Okay. Firstly, saya nak bagi tahu kita kena berfikir macam mana C++ berfikir. Okay. Maksudnya, kita anggap macam ada satu compiler dan ada satu untuk run. So now kita compile, kita check. No error, no error, no error, no error, no error, tak ada 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 error. Faham kan? Now kita run. Bila kita run, tak apa. Untuk kali ni saya tunjuk numbering kat sini supaya semua insya-Allah nampak. Okey. Bila kita run, tempat apa yang dia akan pergi dulu yang first? Dia akan pergi ke main.
Okay, dia akan pergi ke sini, 1. Ini display apa tak? Tak ada kan? Kemudian ni 2. Ni step 2. Yang ni step 3. Bila int x equal to 3, automatic dia akan create sebab this is variable declaration. Yang namanya x, jenisnya int, value-nya adalah 3. So far, faham ke tak faham? Okay. Faham sir. Okay. Sekarang ni saya nak bagi faham, nak bagi mudah macam ni lah. Okay. Yang bawah, yang atas ni, okay, ibarat macam senang, perlis lah. Ni perlis. Kita kata main ni macam perlis. Senang faham sikit, perlis kan? Yang ni Kelantan. Okay. Okay nah. So, X ni, X apa dia? X perlis. Faham tak? X belong to perlis. Okay, boleh faham lah setakat lah nah? Okay, bila kita kata cout X, katakanlah ni ada output terminal kat sini. Ada output terminal. Apakah X ni sebenarnya belong ke Perlis ke Kelantan? Perlis kan? Okey, apa nilai X Perlis? 3. 3. Okey, clear nah? Setakat sekarang ni faham nah? Okey, bila sampai di bawah ni apa ni? Ini adalah calling function kan? Dengan ada satu parameter kan dekat sini kan? Yang ni adalah nilai yang dia nak hantar dan akan diterima oleh yang ni. Kenapa akan diterima oleh yang ni? Sebab dia akan cuba kita kata match kan? Tally kan? Adakah dia tally ataupun adakah dia match? Ya. Kedua ni dia matching. So apakah nilai X? 3. X. 3. 3. Okey, ni nilai X. So 3 ni yang dihantar bukan X 3. 3 akan dihantar. Bila dihantar dan dipanggil, dia akan pergi ke sini. So, you tengok sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini 5 kan? Ini 5. Jadi, ini step yang ke-6. Bila 6, you jumpa apa? Void display value from main int x. Bila int x ni, int x kita kena buat apa? Kita kena declare. Jadi you declare lah satu lagi X. Yang mana X ni belong to Kelantan. Ini X Kelantan. Yang atas X Perlis. So maksudnya dia adalah dua entiti yang berbeza. Kalau kita kata manusia tu, kalau kata mat Perlis tu orang lain, mat Kelantan tu orang lain. Dia tak boleh jadi orang yang sama. Faham tak? Clear nah? Okay. Macam lah juga kalau kita kata macam you lah. Kita kata Anisah daripada grup A dengan Anisah daripada grup B. Dia akan jadi orang yang berbeza. Betul tak? Dia tak boleh Anisah duduk dekat dua-dua grup. Betul tak? Faham lah? Okey. Sekarang ni bila kita ada int x, okey, apa nilai yang dihantar dekat sini? 3 kan? Jadi automatik you letak dekat sini 3. Selepas itu, dia akan tengok, dia akan turun sebab dia akan pergi step daripada top to bottom, daripada atas ke bawah. Ini ke-7, yang ni yang ke-8. Apa yang nombor 8 buat? Cout x. Cout x tu maksudnya, x ni dia tengok yang Perlis ke yang tengok yang Kelantan? X ni. Kelantan. Yang Kelantan. Ya? Kelantan. Tadi siapa sebut Perlis? Jauh. Kelantan kan? Jadi, 3. Okey, kemudian X equal to 2. Dia akan ubah yang Kelantan ke yang Perlis? Kelantan. Kenapa dia ubah yang Kelantan? Kelantan. Sebab Kenapa dia dalam Kelantan punya teritori. Ya, good. Dia dalam Kelantan punya teritori. Jadi dia pun ubah nilai ni jadi 2. Kemudian kita tengok dekat sini cout X. Apa nilai X? 2. 2. Kan? 2 kan? 2. Bukan sepatutnya 3, 3, 2, 3. Tadi- Betul lah sir. 3, 3, Tadi kita skip juga yang ni. Tadi kita Tiga, skip juga yang ni. Sir. Astagfirullahaladzim. Sebab Sebab apa you all tak 3, 2, 3. betulkan? Sebab apa tak betulkan masa saya sendiri? Ya? Sebab kita tengah tidak faham. Okay, tak apa, tak apa. Itu Silap. menunjukkan, dia macam mana? Itu menunjukkan tadi dia sebenarnya dia nak beritahu kat saya, sir buat tu salah tapi tak sampai hati. Okay. Kita tunjuk channel lagi macam tu lah. Okay, tak apa. Sebenarnya, sebenarnya bagus. Itu menunjukkan you nampak lah. Tadi mungkin saya terskip kan yang ni. Okay, jadi 3, saya mungkin terlupa nak tulis tu. Jadi 3, 3, 2. Faham kan? So, bila dia naik bila dah habis step ni, ini 8, 9, yang ni 10, yang ni 11. Bila dah habis yang ni, apa dia buat?
dia akan patah pergi balik. ke bawah ni. Yang ni adalah yang ke-12. Bila kita see out X, so apa nilai dia? 3. Kenapa 3? Kenapa bukan 2? Sebab Sebab dia dia tak dah- boleh. Dia dah Sebab habis dia- kat bawah dah. Dia dah habis kat bawah, dia pergi play. Yang bawah ni dah settle dah. Bila dia balik kepada place, bila dia sebut X, X adalah X per place, bukan X Kelantan. Faham tak? Faham, sir. Jadi Faham, 3, 3, 2, Faham, sir. 3. So outputnya adalah 3, 3, 2, 3. Okay, open. On-kan sound semua, bagi tepukan untuk diri sendiri sebab anda telah berjaya participate dan jawab dengan betul. Bagi tepukan. Okay, tahniah. So apabila anda boleh bercakap sampai tahap macam ni, ni yang saya kata level tu bukan faham, tetapi kita boleh menyampaikan ataupun menerangkan. Maksudnya kalau misal kata dia ada 1 sampai 10 tu, you ni berada di level 9 ataupun 10. Itu yang kita nak. Maksudnya tercapailah matlamat saya pada petang ni untuk membantu anda semua. Boleh faham ya? Boleh faham, sir. Okay. Saya Boleh ucapkan tahniah. Okey, sekarang ni soalan dia. Sir. Kalau Sir tengok tadi, okay, saya buang. Kalau saya tunjukkan dekat you all, dekat sini nilai akhir untuk X adalah 3. Sedangkan dekat sini nilai akhirnya adalah 2. Macam mana kita nak pas yang Kelantan ni? Kita nak pas nilai 2 ni supaya bila kita display X nanti, X ni akan jadi 2 juga. Itu soalan dia. Okey? Itu soalan dia. So sekarang ni saya nak bagi jawapannya. Jawapannya adalah dengan menggunakan function yang keempat. Apa itu function yang keempat? Function yang keempat kata with return value. With return value. Apa maksud return value? Tengok betul-betul tak yang ni? Ni pelajaran baru. Maksudnya kita tahu yang kita tak boleh nak guna nilai X ni kepada sini. So apa yang kita buat, kita cuma hantar nilai sahaja. Nilai sahaja patah balik. Macam mana kita nak hantar nilai? Dia caranya begini. Dekat bawah ni kita letak perkataan return. Apa yang kita nak return? Nilai yang dipegang oleh X, betul tak? Jadi kita buatlah X. So automatically kita akan pulangkan, bukannya X kita akan pulangkan 2 ni. Bila kita letak perkataan return, so dekat sinilah. Okay. You kena tahu, X ni apa dia punya data type dia? Integer ke, character ke ataupun string? Integer. Disebabkan X ni nilainya adalah integer, maka dekat sini you kena letak integer. Faham tak? Kalau X ni adalah character, you kena letak char. Kalau misal kata X ni adalah double, you kena letak double. Tapi disebabkan X ni adalah integer, apa yang kita kena buat? Kita kena tukarkan Jadi INT. void ni kepada INT. int. Okay, good. Faham? Maksudnya you faham. Okay. Sir, Bila kita buat macam ni, sekejap saya tulis. Ya, soalan. Sir? Ya, saya mendengar. return X tu dalam curly bracket apa? Tak, dia tak ada curly bracket. You just macam ni. Return X tu kira bawah curly bracket tu. Return X. Okay, good. Okay, padam ni. Return X. Macam ni. Okay, dia aktiviti di dalam Kelantan. So, bila kita hantar X, katakan nilai 2. 2 ni akan dihantar. So, int ni akan dihantar 2. Okay, bila dia sampai balik kepada sini kan? Okay. Bila sampai, yang ni tujuan dia untuk hantar, bukan untuk terima. Ni untuk hantar. So ada tak penerima kat sini? Tak ada kan? Jadi bila tak ada penerima, kita kena letak penerima. Okay, you kena letak dekat sini X equal. So nilai 2 dia akan hantar kepada sini 2. Jadi dia akan pass kepada X. Jadi bila X equal to 2, automatik dekat sini
X akan jadi 2. So bila kita see out X, kita akan tunjuk nilai 2 yang latest. Faham ke tak faham? Ke blur lagi? Kurang, sir. Kurang. Saya tunjuk kat bawah ni. Okay, mudah saja. Kita nak hantar nilai X kan? So which is 2. Nilai X tu kita pun letak return. Dan apa X? Nilai X. Kita return X. Nilai X adalah 2. So bila kita return X, dekat sini ni kita nak kena letak nilai yang kita nak return. Nilai nak kita return apa data type-nya? int, integer. So kita kena letaklah dekat situ int, integer. Bila int kita hantar, dia akan pass dekat siapa? Dia akan pass dekat calling function. So soalan saya, dekat calling function ni ada tak penerima? Tak ada kan? Jadi kita kena letak penerima di depan. So kita letaklah X equal. Bila kita letak X equal, kita compile. Okay. Nampak? And then kita run. Okay. Run. Kita akan tengok dekat sini. Ya. Okay. Sekejap, saya nak betulkan. Okay, dekat sini kita create satu lagi variable baru. Kita tak boleh letak variable semua. X, Y, Y. So nilai yang akan terima dekat sini adalah Y. Kat sini lah. Okay, Y display value. Okay, tengok nah dekat sini. X equal to display value from main. Okay. So bila kita buat macam ni, kenapa ada silap? Saya nak tanya, kenapa ada silap? Sebab declare function void. Ya, good. Sebab dekat sini kita tengok declare function ni adalah void. Jadi kita kena ubah ini kepada int supaya dia tally dengan apa? Tally dengan yang ni. Nampak tak? Nampak kan? So bila kita compile, okay, no error, warning, nampak tak? 3, 3, 2, 2. Okay, sekarang nampak ke tak nampak? Ke ada soalan nak tanya? Okay, macam ni. Saya bagi masa you lebih kurang 5 minit. Saya akan tunjukkan coding ni. Nampak coding ni Okay. Saya nak you buat analisis. Sekejap. Selepas 5 minit nanti kita akan volunteer. Siapa-siapa yang nak explain, dia boleh explain. Ingat tau, siapa yang explain, dia akan lebih faham. Macam saya sebut tadi, tujuan kita pada petang ni adalah bukan untuk sekadar melihat, mendengar, tetapi kita harus mampu menyampaikan. Bila kita boleh deliver balik apa yang kita dah belajar, maksudnya dekat situ, kita betul-betul di tahap, kita kata level of understanding tu paling tinggi lah. Boleh faham lah? So saya bagi masa you 5 minit lebih kurang. Pada pukul 4-8 minit, okay, saya nak 3-4 orang volunteer dan kemudian explain apa yang kita belajar sekarang ni. Kalau misal kata you salah, jangan bimbang sebab proses belajar dia mesti ada salah. Faham tak? Proses belajar dia mesti ada buat silap. Jadi kalau misal kata you punya pemahaman itu salah, saya akan betulkan on the spot dan you akan menerima ilmu yang betul. Faham ke tak faham? Jadi jangan takut untuk volunteer. Clear nah? Okay. Okay. Saya akan tinggalkan untuk you. Okay, sekejap ya. Selama 5 minit, kemudian kita akan sambung semula pada pukul 4.10 lah, 4.10 minit. Okay? Okay.
Okey, Assalamualaikum semua. Jom kita sambung. Okey, siapa yang nak volunteer? Siapa yang nak volunteer? Okey, siapa yang nak volunteer coding ni? Ke nak saya panggil nama? Panggil nama tu. Panggil nama. Okey. Panggil nama tak apa. Sekejap. Kita tengok. Siapakah insan bertuah? Okey, kita mula dengan yang bertudung dulu. Izzati. Okey, Izzati Idarus. Tadi macam bergerak-gerak juga panggil-panggil senyap tu. Yes, sir. Hamba hang nampak tak? Tiba-tiba tadi freeze kan bila panggil kan. Tiba-tiba okey. Izzati explain Izzati. Tak tahulah macam mana. Kena explain lah. Tak apa, tak tahu pun tak apa. Nanti saya guide kalau salah. Saat saya tunjuk Ustaz saya ni, saya copy dan kemudian saya print dekat sini. Saya copy paste. Okey, kita akan go through daripada main. You sebut ya nanti. Kalau salah kita betulkan. Okey, daripada main. Okey, hamba belajar coding lebih pada belajar om ngaji ya. Okey, kita mula daripada sini. Okey. Okey, kita pakai pen tebal. Okey. Yang ni cerita. Cerita. Main. Okay. Okey, cakaplah turun bawah. Turun bawah. Okey, kemudian ni buat apa? Betul. Okey, ni buat apa ni? Okay. Sekarang kita nak run. Okey, kita buat apa dekat sini? Come on, cepat-cepat jangan buang masa. Okey. Tak tahulah, sir. Kena tahu, tak boleh kata tak tahu. Saya dah habiskan masa lama dah nak bantu you. Sekarang ni you kena cerita. Okay, lepas lepas ni? sama dengan tree tu. Tu see out. See out X, okay. Lepas tu X equal display value for main tu. Okay. So dekat mana yang akan dia display ni? Display value. Dekat situ kita dah dapat 3. Okay, 3. Okay, tu good, tu pandai. Kena confident. Okay, good. Lepas tu, kenapa kena ada X equal kat sini? Tu soalan dia. Sebab dia nak baca yang ke atas tu. Okay, yang kat atas mana tu yang dia nak baca? Atas X equal 3 tu. X equal 3. Atas dia? Mana ada atas ni? Tak. I mean yang X equal 3 tu lah. Kenapa kena ada X equal? Sebab dia nak baca X. Baca X mana yang dia nak baca? Yang X sama dengan 3 tu lah. Yang mana? Yang ni? Yang INT tu. Salah. Okay, siapa nak bantu Izzati? Kenapa dekat sini kena letak X equal? Saya. Ya. Return, sir. Okay, good. Okay, tengok sini Izzati dah. You kena letak X equal disebabkan dekat sini ada INT. Kenapa dekat sini ada INT? Sebab dekat sini ada return X. Kalau tengok awal-awal tadi, bila tak ada return X, automatik sini akan jadi void. Bila sini ada void, sini kita letak X equal. Faham ke tak faham? Okay, faham. Izzati faham tak? Faham. Ini yang cuba saya buat. Saya cuba bantu Izzati lah. So, kenapa kita kena letak X equal? Sebab dekat sini, kita letak INT. So, dan juga dekat bawah ni, kita letak return X. Clear? Clear. Kalau kita tak letak return X tu? Kalau kita tak letak return X, cukuplah hanya sekadar display value from main. Kita tak perlu letak equal di depan. Apa maksud X equal di depan? Sebab dekat sini,
kita nak return, apa maksud int? Int ni maksudnya nilai x ni kita nak return melalui sini. Dan kita nak pass kepada calling function. Bila kita pass kepada calling function, dia mesti ada variable yang akan terima nilai. Sebab itu kita letak x. Selain daripada x, you boleh letak yang lain. Kalau you letak y, letak y. Y kan, you buatlah y equal. Any variable yang you rasa you nak letak, you boleh letak kat sini. Yang penting y equal ni tujuan dia adalah untuk terima ni nilai. Faham tak Izzati? Faham. Okay. Yang lain, faham tak? Faham. Faham Faham tak? ke? Okey, kalau faham, okey, kita pergi ke yang seterusnya pula. Anisah, explain Anisah. Oh, okay. Okey. Mula-mula. So, mula dekat int main. Okay, good. Lepas tu, yang bracket tu. Okay. Int x, dia akan see out 3. Okay, int x ni maksudnya declaration kan? Declaration. Maksudnya dia akan macam ni. X, kemudian 3. 3. Okay, good. Kemudian see out x. Dia akan see out 3. Okay, good. Nampak. Okay. You nampak ya, bila saya guide macam ni, saya bantu you lah. Okay, 3. Kemudian? Lepas tu, dia akan pergi dekat display value from main x. Okay, yang ni dia akan pergi ke sini. Dia turun bawah. Dia turun bawah, yang ni akan tally kan? Okay, 3. good. So ni, value dia adalah 3. 3 So juga. ini dia akan hantar 3 dan automatic ini declaration di dalam ni. Betul? Betul. So Okay. x, int akan jadi 3 juga. Okay, good. Bila dah sampai ke sini, dia pergi mana pula? Dekat see out 3. Okay, bawah. So see out ni, x. Apa nilai x? 3 juga. Kita tengok dekat sini ya. Bukan tengok dekat atas, kita tengok dekat local. 3. Okay. Faham? Okay. Okay, kemudian? Lepas tu dia declare yang x2 tu. Okay, ini bukan declare. Ini cuma assign. Okay. Assign. Bila x equal to 2, apa dia buat? Dia tukar int x ni jadi 2. Okay, x ni dia akan ganti dengan 2. Okay, good. Kemudian dia buat apa? Dia return dekat atas. Aight. Sebelum tu dia buat apa? Oh, dia dekat output tu. Dekat output ni kan? Apa dia buat? Dia keluar 2. Okay, keluar 2. Dekat mana? Dekat, dia nama dia? Output terminal. Okay. Output terminal. Okay, dekat output terminal dekat sini ni. Tulis 2. 2. Okay, kemudian? Dia naik atas. Okay, return x. Bila return x, dia akan hantar melalui mana? Melalui sini ke? Tak, dekat x equal to display value. Nampak tak? Melalui sini int. Kemudian dia pass ke sini. Okay, kemudian? Dia see out 2. Sebelum see out ni apa dia buat? Dia tukar x 3 tu jadi 2. Sebab dia hantar nilai 2 kan? Ni x sama dengan 2. So dia akan tukar ni jadi 2. 2. Okay, good. Kemudian bawah ni? Dia see out 2. 2. Nampak tak semua? Nampak saya. Sama tak jawapan macam yang you? Sama tak cara penyelesaian oleh siapa tadi? Siapa tadi yang explain tadi? Anissa. Sama tak Anissa explain dengan apa yang you bayangkan ataupun fikirkan? Sama. Sama ya? Okey, tahniah. Bagus. Ini menunjukkan bahawa anda semua faham tentang konsep asas function. Okey, clear nah? Okey. Now kita nak pergi kepada yang seterusnya. Ada 4 dan ada lagi 1. With return value tapi no parameter. Yang ni cukup mudah. Maksud no parameter tu maksudnya dia tak perlu pun yang ni. Tak perlu pun yang ni. Kita tak perlu hantar apa-apa nilai. Kenapa kita tak perlu terima apa-apa nilai? Saya bagi satu contoh. Ni maksudnya sini kita tak mau apa-apa. Add a function name. Nama dia katakanlah kita namakan dia return value sebab nak return kan. Return value to input one number and return the number to the main function. And the main
function will display the return value. Okay, faham tak apa soalan dia cakap? Dia kata, okay, write a function name return value. Okay, kita go through sama-sama lah. Bila dia kata, you nampak tak saya punya ni? Nampak, saya nampak. Nampak Nampak? Okay, good. Sir. Okay. Okay, kita go through sama-sama. Write a function name return value. So, apa nama function yang kita nak buat kat sini? Return value. Good. Function nama dia return value. Ini saya ubah buat sebab kita tak tahu. Okay. Function return value. To input one number. Dia kata return value to input one number. Maksudnya dekat sini, dekat bawah dia nak input. Macam mana kita nak input one number? To input one number. Macam mana kita nak input number? Kita guna C in. One number. Kita pun katakanlah namanya adalah 6. Betul tak? Okay, lengkap lagi kita punya coding 6 ni. Anyone? Boleh tak kita guna cin 6? Kalau kita run, boleh tak? Tak boleh. Kenapa Error. tak boleh? Tak boleh? Tak Kenapa tak boleh? Declare Ya, nak. kita kena declare dulu int 6 dekat sini. Int 6. So, bila kita buat int 6, nampak tak? Ini void return value. Yang ni pun atas ni kena ubah lah. So, void return value. Dia kata void return value. Nampak macam ni. So, perlu tak kita letak parameter kat sini? Tak perlu sebab dia cuma kata input dalam ni dan akan return the number. Number ni kita nak return. So, kita return apa? Kita return 6. 6. Okay, good. Kita return 6. Bila kita return 6, 6 ni jenis dia apa? INT. int. Okay, tak apalah. Kita kata to input one number. Kita kata one number with float data type. Float data type. Kemudian and return the number to the main function. The main function will display. Maksudnya, bila kita nak return ni apa yang kita nak ubah? Yang ni kita kena ubah sebab kita kata float kan? So, dekat sini nak ubah apa? Return value kan? Return value kan? Okay. Izzati, apa yang kita patut buat dekat sini, Izzati? Izzati pun tiba-tiba freeze. Okay. Dah bergerak dah. Ya, Izzati. Sorry sir, repeat balik. Tak faham. Okay, apa yang kita nak ubah dekat coding ni? Sebab kita nampak perkataan return. Bila kita nampak perkataan return, apa lagi yang kita nak kena ubah sesuai? Boleh tak kita letak void? Tak boleh. Sebab apa? Boleh. Alright. Boleh ke tak boleh? Boleh ke? Boleh sebab yang kat atas tu ada void. Tak, yang ni kita belum siap lagi modify. Okay. Farid, boleh tak Farid? Tak apa, kita ubah ke Farid pula nah. Boleh tak kita letak void? Sebab apa tak boleh? Sebab float tu lah. Okay, Izzati tengok betul-betul. Apabila kita letak dekat sini return 6, automatik dekat sini kena ada return data type. Izzati. Bila kita return 6 dekat situ, dekat atas ni apa yang kita nak kena ubah Izzati? Kita kena letak apa? Kita kena letak IN. Izzati? INT. Ke? INT. Salah. Kita bukan kena letak INT, tapi kita letak float. Kenapa kita letak float? Sebab, nampak tak return 6. 6 ni apa dia punya data type dia? Float. Jadi dekat sini kena ubah float. Jadi bila kita ubah float, sini pun kita kena ubah float. Nampak tak semua? Dan dia kata, the main function will display the return value. Okay. Apabila kita dah ni, okay, apa yang kita belum siap lagi? Yang belum kita siap lagi adalah kita kena panggil function. Kita buatlah return value.
Okay, bila kita buat dekat sini, kita panggil, boleh tak kita panggil macam ni? Boleh ke tak boleh? Okay, anyone want to try? Boleh ke Tak tak boleh? boleh. Kenapa tak boleh? Tak ada variable yang nak terima. Ya, good. Sebab dekat sini kita terima, kita akan hantar nilai. Katakanlah kita masuk 8 contohnya. Bila kita input 8, kita akan return 8 melalui sini. Dan bila sampai dekat sini, dia kena ada variable yang nak kena terima. Maka kita letaklah dekat sini, kita create lah satu contoh variable. float, katakanlah Z. Jadi buatlah dekat sini. Z equal to return value. Kemudian kita see out lah nilai Z. Nanti you tengok, walaupun dekat sini kita tak pun input apa-apa, tapi dia akan display nilai yang sama macam nilai yang dekat sini. Kita try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita tengok dekat sini, kita compile. Okay. Kita compile. Kita run. Okay. Kita compile dulu. Okay. Kita tengok error kosong, warning also kosong, kemudian kita run. So bila kita run, nampak tak apa yang dia akan buat dekat sini? Kenapa dia bling-bling? Dia minta input. Ya, good. Dia bling-bling sebab dia minta input dekat sini. Nampak? Bila kita buat dekat sini, sekejap. Okay. Float number, kemudian cin 6. Bila kita tengok dekat sini, nampak bling-bling ni maksudnya dia cin 6. Kita masukkanlah 8. Bila kita masuk 8, nampak? 8 ni dipaparkan dekat mana? Dekat sini. Faham ke tak faham semua? Faham. Okey. Saya minta saya nampak ada beberapa yang mungkin kita tengok benda ni kemudian tak clear lagi. So itu adalah sebab kenapa kita record video pada hari ni. Saya nak minta you tengok dan juga ulang video ni banyak kali. Dan kemudian nanti hari Isnin kita akan bincangkan semula perkara-perkara yang kita dah pun tunjukkan, kita dah pun bincangkan sama-sama pada hari ni. Okey? So nanti malam ni insya-Allah saya akan bagi beberapa tugasan yang berkenaan dengan function dan buat. Bila buat tu satu saja. Saya ulang sekali lagi, kita tengah dalam proses belajar. Bila kita belajar, maksudnya kita kena buat silap. Daripada silap itulah nanti dia akan minimumkan kesilapan kita pada masa depan. Daripada kegagalan, daripada kesilapan itulah dia akan membantu membetulkan kita punya pemahaman tentang ilmu yang kita belajar. Ingat itu. Jadi maksudnya, kalau misal kata bila you buat nanti ada yang stuck apa semua, you boleh refer pada video ni semula. Kemudian kita akan bincang semula perkara-perkara ni di dalam kelas pada hari Isnin ni. Clear or not clear? Yes, sir. Okay. And then Yes, sir. again, please remember when we will discuss this topic, this Monday, everything will be in English. Okay, guys? Okay, class clear? Clear, sir. Okay, sir. Clear, sir. Good. Okay, good.